A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali nak ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada tuan rumah kerana menjamu makanan yang sedap-sedap hari ni. Terima kasih banyak dan tahniahlah cantik rumah. Dah renovate ni. Okey. InsyaAllah semoga menjadi rumah yang diberkatilah insyaAllah. Amin. Okay. So saya datang ini pun tak expect kena buat sharing ni. So kita buat secara santai je lah. Saya rasa lebih baik kalau you all tanya soalan sebenarnya. Kan? Mungkin ada benda yang bermain di fikiran ke, lama terpendam ke nak tanya, boleh tanya. Okay? Sebab setiap orang mungkin ada persoalan yang berbeza-beza. Okay? Tapi sambil-sambil tu saya share lah juga apa-apa. Saya boleh share, saya share lah. Okay? So saya mari Kuantan ni memang nak rehat lah sebenarnya. Alhamdulillah dah rehat dua malam lah dekat Manggala Resort. Okay? So ni kerek sikit mari Kuantan sebab fall in love dengan Manggala Resort tu. Memang kita tak boleh pergi semua di Kuantan. Soon. So memang suka lah pergi Manggala Resort tu. So last saya mari tu bulan 10. Ni bulan 12 tu. Okay, Manggala tu rasa macam dah tengok lah apa kan. Yalah baru 2 bulan lagi kan. So tapi yalah saya alang-alang mari tu saya berehat. Kita nak ziarah lah kawan-kawan kan, supaya ada silaturahim kan. Dan juga bila kita mengunjung ni, mudah-mudahan Kak Yati nanti doa saya, betul? You all pun nanti insyaAllah boleh doa ke saya sama. Okay, permulaan tahun baru dengan doa lagi lah menarik, bagus kan. InsyaAllah. So ni you all nak buat APW hari Selasa hari Selasa. Saya bagi material nak? Boleh? Nak? Tapi sesuai ke tak sesuai orang alam lah. Lepas tu yang hantar ke semua orang. So kita tengok 2-3 slide cukup lah. Atas Syahid Airdrop. Ataupun siapa nak buka airdrop tu? Nak Izati lagi? Kau tak pakai Apple tu kena WhatsApp lah. Apalah. Ada lagi? Ada. 5 orang. Sehat. Sebaik awal. Kak Yati tak ada Apple. Apple dengan Android 2-3 bulan ni kita orang agak sensitif. Jangan kuat sangat. Slow je. Slow. Kontroversi. Okay, dah habis? Sebab jangan lupa cek lah. Yang Android dengan Dani boleh tengok kita. Saya hantar lah. Kesian Ami. Okay, tapi sebelum tu untuk yang belum kenal lagi kan, saya share sikit lah. So saya join bisnes ni tahun 2004. Okay, bermula pada usia 23 tahun. Sama umur kita. Tahun 2004 lah sama umur. So 2004 saya start umur 23 tahun. So ni tahun 2021. Tu buat dah aku. So almost 17 years lah dalam bisnes. Alhamdulillah. Tapi to be honest, bila kita buat benda yang happy, seronok, kita rasa macam baru je join. Sebab tu macam orang tengok ni Azlan lama dah kan, tapi saya rasa saya masih baru dan banyak benda lagi saya boleh belajar sebenarnya, insyaAllah. Okay? So 17 years, saya jadi ejen 6 tahun. Okay? 6 tahun saya jadi ejen. Mungkin tanya, lama juga jadi ejen. Sebab apa, to be honest, dulu saya memang tak ada impian nak jadi leader sebenarnya. Saya tahu, memang leader saya adalah kakak saya. Dan dia yang paksa saya buat bisnes ni. Sebenarnya saya bukan datang secara sukarela. Kena paksa je. Kena paksa. Dia siap exam
siap register dah exam belakang. Dia buat kan? Dia buat kan. Dia tinggal tunggu je. Dia masuk udai juga masa nak paksa saya. Patut dah kat IT masuk budak tadi. Kena dah kita, kena dah. Tapi udah kutuk lah dia masuk. So memang betul ada udang di sebalik nasi. Ya. Bukan udang di sebalik batu. So makan-makan udang tu sejak 2 minggu lagi ambil PSO. Itu permulaan dia. Jadi saya pun join lah jadi agent. Walaupun permulaannya kena paksa, tetapi bila kita, sebab tu ya, tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Okay. Sebab tu bila mari, saya ingatkan Prudential ni hanya tempat cari duit je. Okay. Sama seperti tempat-tempat lain yang saya rasa biasalah. Tapi bila mari, alhamdulillah environment Prudential memang sangat bagus. Okay. Satu environment dia positif. Dulu kita kecil-kecil, saya main bola dulu kecil-kecil rumah orang kaya. Saya kaya. Pehel dia kecil kelas dia. Saya ni kaya, jadi rumah dia tu besar dengan padan bola yang besar kan. Kita ya. Lepas habis main bola pasti, aku jadi kaya macam dia, macam ayah dia ni lah. Orang Melayu majoritinya adalah negatif, betul tak? Hakikat lah kita terpaksa terima. Okay, bila ya aku nak kaya semua ni, saya sayang bukan, oh boleh, mesti boleh kan? Oh lu muka sepamung. Okay, tengoklah cermin kan? So semua negatif. So nombor 1 saya suka bila main Prudential ni, aura dia positif. Aura dia positif. Okay? Nombor 2, bila mari sini, saya happy sebab ingatkan nak belajar, nak jual insurans, tapi banyak benda lain kita belajar sebenarnya bila mai sini. Dia diingatkan pasal bayar zakat. Basically nombor 1 hablum minallah dah ya. Nak berjaya tak ada lari dah. Itu hakikat pertama. Kalau tak jaga hubungan ni, kuranglah sikit. Nombor 2 hablum minannas. Baru nombor 3 masuk sistem dan sebagainya. So rasa sesuatu yang berbeza lah sini. Positif dan dapat benda yang lebih daripada kita jangka. Senang cerita, benda yang saya dapat ni values. So marilah jadi agent. Tapi saya buat part time dulu mula. Saya boleh buat part time, saya mengajar dekat UIA Matrix kat PJ. So tapi lepas ni boleh buat tu, satu kita rasa happy jumpa orang apa. Nombor 2 dah sudut income pun bagus. Ni boleh buat part time tu dapat lebih 2,000 lebih lah sebulan. Jadi dalam masa berapa? Ni boleh 2,000 lebih. Natural. So saya fikirlah kalau ni boleh sebab part time boleh 2,000 lebih. Kalau buat benda sama setahun 4,000 lebih. Tu 2 tahun 8,000, 3 tahun mesti confirm 10,000 ke atas kan. Jadi lepas ni boleh tu sebab full time lah. Tetapi waktu tu of course lah, mana-mana leader pun akan royak ke you buat sale dan juga rekrut, betul? Dan kakak saya pun benda sama royak, rekrut. Tapi secara jujurnya rekrut tu, dia masuk sale ni, duduk sini. Bocor. Nak royak tak ada rasa cinta. Tak ada rasa cinta. Jadi buat juga rekrutmen tapi atas dasar paksaan. So bila tak paksa tak buat sebab saya sendiri tak ada cita-cita nak jadi leader. Lepas tu jadi agent seronok saya rasa sebab apa? Duit banyak. Income saya sebelum promote jadi leader tu 20,000 lebih. Bagi leader tu. Jadi saya waktu tu nak jaga orang, awak ni pala gini, awak ni pala pongok. Oh ni tak terdengar kata. Macam-macam kan sebab kita tengok. Jadi baik aku jadi agent, income pun banyak kan. So sebab tu tidak begitu beria-ia nak rekrut tu. Tapi sebenarnya ada benda lain yang block saya sebenarnya untuk jadi leader.
Sebab ada tu umur saya 20 lebih kan saja. Saya macam tak logik. Boleh ke saya umur 20 lebih nak lead people? Saya cakap. Itu sebenarnya saya punya main block. Tapi bila orang yang saya rekrut, nama dia Haji Del. Del. Haji. Dia Del lah dulu. Ni Haji dia lah. Del tu, dia sama umur dengan saya. So dia buat rekrutmen. So hari dia main. Aku nak promote lah. Okey ke dia tanya sebab saya bawa dia. Saya pun sebab saya memang tak kisah promote lah dia cakap. Go for promotion. So bila dia promote, saya dengan umur sama dengan saya tengok dia boleh manage people. Jadi saya mendapat satu keyakinan, kalau dia boleh buat, aku pun boleh buat. Sedangkan aku hot train dia. Jadi bila benda tu mari secara sendiri dari hati, bila kita buat secara sukarela, hasil dia kan comel tau. Comel. Macam kalau Kak Yakin masuk secara tidak ikhlas kan. Tak sedap masak tu betul tak? Habis rosti nak makan kau. Contoh kan. Kena. Habis siap dia makan. Kan? Mesti rasanya tidak sedap betul tak? Tapi kalau benda tu dibuat dengan penuh rasa cinta, kasih sayang betul. Walaupun Maggi pun kan tetap sedap. Sama. Jadi bila saya dengan sukarela buat rekrutmen, tahun tu saya rekrut 17 orang. Tahun sebelum nak promote. Tengok the power bila kita buat sesuatu dengan rela hati. So the following year saya promote, alhamdulillah. So 9 tahun saya jadi agent. Masa jadi agent, highest achievement saya MDRT dengan Premier Wealth Planner lah. Right. Lepas tu jadilah unit manager. Unit manager pun saya jadi unit manager selama 9 tahun. 6 years. Semasa unit manager, highest achievement saya nombor top UM dekat MTA lah. Satu industri insurans. Takaful lah. 2 kali. Tu jadi AM lah tadi. Alhamdulillah. So itulah career saya lebih kurang untuk orang yang belum kenal. Orang kenal dah je. Asyik ulas tu sama je bosan. Okay, right. Ada yang apa soalan? Ya, Ihsan. Saya tanya macam mana apa ni? Nak masuk panggil? Apa? Macam mana? Apa maksud rekrut daripada hati? Macam mana rekrut daripada hati? Rekrut dari hati ni maksud kita nak. Okay, sebab tu lah ni macam itu saya buat untuk agent kan. Agent sibuk tanya apa skrip yang terbaik untuk referral. Apa skrip terbaik untuk referral? Saya dia nombor satu bukan skrip. Skrip ni nombor 2. Nombor 1 apa dia? Kita ni nak apa tak sih? Sama juga rekrutmen. Ramai bertanya. Majoriti orang jumpa saya mesti akan tanya, macam mana you buat rekrutmen? Sebenarnya macam mana ni nombor 2. Nombor 1, sekuat mana you nak ke tak sih? The moment you nak, you cari jalan tu, you cari alasan. Cari jalan tu. Sebab tu tanya tadi, maksud buat rekrutmen dari hati tu maksud kita nak. Kita sendiri nak. Jadi bila kita nak, setiap orang saya jumpa, saya akan tanya dia. Dan sebenarnya skrip rekrutmen saya bodoh ya, Ihsan sebenarnya. Saya jumpa setiap orang, saya akan ajak, saya akan cakap dia, mari jadi agent. Contohlah saya jumpa Harith ni. Contohlah, Harith mari kita jadi agent. Tu je skrip je. Nak ayatnya bodoh dah skrip. Hari ni je pandai sikit. Jumpa orang hari ni kan tanya sikit, you nak tak kereta installment kereta jadi free? Mana berapa orang? 3 orang atas ngasuh Mahal ngasuh ni dia. Kalau ada satu benda you boleh buat,
duit ngasuh tu jadi free. Nak tak tahu. Pandailah sikit learning. Kat dulu, main jadi agent, main jadi tu je nak ayatnya. Tetapi the moment kita nak, okeylah sibuk orang saya tanya, tak ada orang nak tak saya jadi agent. Betul? Itulah nak ayatnya. So nombor satu, tanya diri sendiri, you nak ke tak say? Itu nombor satu. You belajarlah skrip terbaik ke, presentation paling bagus ke, Prudential Bank ni waktu buat produk baru. Apa ni? Dan ni apa aspirasi ya? Tubik nama apa pula Aspiroso ke okay. Walaupun produk tu paling bagus sekali dalam dunia pun, kalau kita sendiri tidak berkehendak, tak tahu. Tak jadi. Tu maksud saya nombor satu. Okay. So hari ni nombor satu saya nak ucap tahniah sebab apa? Orang hok mari ni maksudnya you ada keinginan. Keinginan orang malas rasa nombor satu mungkin keinginan nak belajar. Nombor dua maksudnya you ada keinginan untuk berjaya, nak jadi seseorang. Keinginan nak main makan pun bagus tu. Maksudnya you faham maksud keinginan. Tak apalah. Kejut. Dia main kaki geli. Tanya. Okay. Dia main kaki. Dia sekarang umur 26. Ini 27 saya dah tahu. Lepas tu, maksudnya bukan tak ada rasa nak jadi, nak promotion tu ada. Sebenarnya diri sendiri daripada before dia pun macam boleh ke nak jadi leader, nak manage orang, benda semua. So disebabkan rasa tu membuatkan kita macam jadi tak berapa eager nak kejar promotion. Jadi benda apa yang buatkan kita boleh jadi firm untuk kita kejar nak promotion. Okay. So macam yalah, kenapa orang nak go for promotion? Kita ada career path dan kita tak akan bagi diri kita ada agent kan. Jadi kita boleh pergi ke level yang lagi baik. Kalau tanya saya secara hakikat lah, tak ada sebab lain. Orang berniaga mesti nak cari duit, betul tak? So, kenapa orang nak go for promotion? Sebab apa? Hakikat dia, agency building lebih berbanding jadi agent je. Kalau agent ni, income dia naik macam naik tangga. Kalau jadi agency leader, you boleh naik escalator ataupun you boleh naik lift. You pilih. So, kalau tanya saya nombor satu, saya nak good income. Sebab apa? Tapi duit ni bukan purpose. Duit ni hanyalah alat. Alat untuk buat banyak benda. Mungkin untuk membahagiakan mak ayah kita. Jadi kenapa nak promote? Saya nak promote sebab mak ayah saya mungkin. Apa maksud you mak ayah tu? Sebab saya nak bagi yang terbaik untuk mak ayah saya sebelum dia orang pergi. Menggunakan duit daripada saya jadi leader. So just to share lah, saya pun baru siap buat rumah. To be honest, rumah saya ada selama ni pun okey je. Boleh duduk, bagi saya okey je. Tapi saya buat rumah tu sebenarnya untuk mak saya. Permulaannya saya pergi rumah Haji Rosli, Cikgu Rosli. Cikgu Rosli kat Kelantan tu kan. Rumah Cikgu Rosli tu first time saya kejut, mak saya kejut. Sebab apa? Kita tak pernah masuk rumah orang rumah mungkin orang besar, rumah besar. Yalah, rumah dia 8,000 lebih kaki persegi. Besar lah. Jadi gini, ya Allah, comel, rasa teruja kan. Jadi mak saya pun tersebut lah. Bestnya kan kalau ada rumah besar gini dia oyak. Jadi bila dia oyak gitu, saya mengambil serius kata-kata dia tu. Sedangkan orang tua, nak tubik rumah dia bukannya senang, betul tak? Jadi berkali-kali saya tanya dia, betul kan? Nak rumah besar, saya tanya dia. Sekali jawapan dia, no. Tanya kali kedua,
Tak payahlah. Tanya kali ketiga? No. Kali keempat? Tak say. Kali kelima? Tak tahu. Kali keenam ikutlah mak mana pun. Jadi saya sendiri pun jadi dilema. Nak buat ke tak say? Sampailah saya pergi satu course. Daya, menangguh sabar itu tidak sesakit menangguh natijah penyesalan. Menangguh sakit dan menangguh sabar itu tidak sesakit menangguh natijah penyesalan. Apa yang you boleh huraikan daripada itu? Baik buat daripada menyesal. Betul. Jadi kalau saya tak berfikir nak buat ke tak say, Na'udzubillah min zalik, mak saya pergi dulu. Apa saya akan rasa sepanjang hidup saya? Penyesalan yang tidak berpenghujung. Jadi biarlah saya habiskan duit ni, saya buat rumah ni sehabis elok yang saya mampu. Kalau dia tak duduk sekalipun, saya tak ada rasa terkilan tu. Faham tak? Memang ni orang tanya, mak nak duduk sekali tak? You rasa? Dok lagi. Ajak duduk, nantilah, ni lah. Memang susah lah. Tak saya, kalau kita sendiri pun, mesti selagi selesa duduk rumah kita. Betul? Walaupun rumah kita buruk ke apa, mesti tetap selesa rumah kita sendiri. Tapi saya biarlah, silent ni, saya pun hati dah. Saya dah mengelakkan satu benda, iaitu natijah penyesalan. Jadi satu, bila you rekrut, walaupun kadang-kadang kita rasa kita rekrut ke, sebenarnya apa saja kita buat lah. Kadang-kadang kita tak nampak hasil. Rekrut tak jadi ke dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak ada benda sia-sia dalam dunia ni. Walaupun you rekrut tak jadi, sebenarnya you tengah belajar sesuatu. You tengah belajar sesuatu, you tengah belajar untuk menjadi orang yang lebih matang. Ada Ray, tengah meeting. Jadi kalau you tanya satu benda yang cukup konkret untuk you ni, you kena tanya diri you ni soalan dalam FPW. Apa sebenarnya yang you nak capai betul-betul dalam life insurance business? Dalam FPW. Cuba tengok. Free annual planning workshop. Kalau awak bukan Apple boleh tengok dalam WhatsApp tu. Kalau Android tak boleh katakan. Tengok slide nombor 2 ni. What do you want to achieve in LIB? Apa LIB? Life insurance business. Right? So begin with the end in mind. Maksudnya kita nak buat apa, kita kena nampak penghujung cerita. Please list down what are the 3 things that you want the most out of life insurance business. 3 benda. Sebab sebenarnya masalah utama bukan macam mana nak dapat sebenarnya. Tapi untuk decide apa sebenarnya kita nak. Macam kalau hari ni Wana tu big rumah. Mak Wana tanya, Wana nak pergi mana? Masalah sih. Mana ya? Tak tahu lama saja nak pergi bersia-sia. So maksudnya Wana keluar tanpa ada tuju, betul tak? Kalau lebih jelas sikit, Wana ya, saya nak pergi ke Kuantan. Contohnya tak tahu lah Wana dari mana kan? Cukup jelas tak? Tak jelas lagi. Betul? Nampak? Maksudnya lagi jelas, lagi bagus. Contohlah kita, Wana, kenapa you join business life insurance business? Sebab saya jadi kaya. Kaya tu lebih kurang macam Kuantan tadi. Masih belum jelas. Lebih jelas macam mana lebih jelas? Kaya untuk apa? RM200,000 sebulan. Betul.
Okay. Ya. Mak tanya nak pergi Kuantan nak pergi mana? Nak pergi rumah Kak Yati dekat Indramah Kota, nombor 12 jalan 8/12A. Ha? Tak kisah. Okay. Jelas tak ni? Jelas. Okay. Sebab tu mula-mula saya buat nombor 1 lah. Saya tulis dulu. Saya tulis cakap 3 tahun dalam bisnes ni sebab saya join 24 bulan 3 2004. Dari 24 bulan 3 2007 income saya nak RM 10,000 sebulan. Jelas tak? Jelas. Okay. Dan alhamdulillah bila saya capai 10,000 sebulan tu, saya pun buatlah yang baru. Saya tulis, 10 tahun saya dalam bisnes, 24 bulan 3 2014, saya nak income RM1 juta setahun. Lebih jelas? Lebih jelas. Okay? Untuk bantu you perhalusi, apa ni? Soalan nombor apa yang you nak tu, itu saya tulis 3 kan. Tapi kalau you nak detail, okey, buka airdrop. Sudah. Razi buat apa atas? Ya, ada. Aiza. Saya share ni, mana yang you rasa bagus, you boleh guna, you guna. Mana you rasa tak sesuai, abaikanlah. Boleh Dah? Dah? Okay, tengok ni lebih detail. Lebih detail. Okay? Ini apa yang aku nak dan suka. Target yang mesti aku capai dengan usaha, doa dan izin Allah sebelum 31 Disember 2021. So ni lebih kepada the whole man concept. Okay. Nombor 1, elemen dia spiritual. Sebab nombor 1, kalau tak ada spiritual, tak ada guna hidup kita. Tu, kan? Tu nombor 1, spiritual. Ya, nombor 1, solat 5 waktu. Sebab apa? Kalau ada yang belum cukup solat 5 waktu, inilah waktu dia. Kan? Untuk kita ubah. Mungkin ada yang solat lambat-lambat, kan? Zuhur tu lebih kurang jamuk dengan asar. Benda ni saya buat balik sebab apa? Inilah proses perubahan saya dulu. Kita dulu pun pernah semaya celah-celah. Tapi alhamdulillah mari bisnes masuk bisnes takaful ni kita lebih dekat dengan Allah Taala. Itu benda yang paling seronok sebenarnya. Mengaji Quran. Bila last kali khatam Quran? Ni bila last kali khatam Quran? Puasa itu bagus. Ni Haris. Ya. Bila last khatam Quran? Kena tengok balik. 5 tahun. Bila tengok itu. Tak. Bila soalan ni mula dia tanya saya, hakikat saya jujur je. Last kali saya kata Quran masa sekolah saya. Masa sekolah. Lagi tu ada tu saya. Sekolah rendah. Saya. So alhamdulillah bila kita buat planning gini, saya mula tanam azam few years back. So setiap tahun saya nak khatam Quran. Dan alhamdulillah hari ni benda ni dah jadi satu habit dah. Boleh lebih khatam Quran lebih pada sekali dah. Tapi benda ni kalau kita tak buat planning gini, kita tak nampak. Zakat dan sedekah. Walaupun nampak lekeh, tetapi saya dah jumpa ramai orang saya tanya dia, bayar zakat dah? Bayar dah, boh. Oh bagus. Bila bayar zakat? Puasa. Puasa. Oh bagus bila puasa banyak pahala. Bayar mana? Dia tanya zakat fitrah lah. Kan? Sedangkan ada banyak zakat, betul tak?
zakat pendapatan, zakat simpanan, itu zakat emas tu. Betul. Zakat perniagaan. So ni adalah benda yang kita kena tengok balik. Sebab zakat ni benda wajib. Jadi kalau hak terlepas selama ni pun tetap kena kodok dah. Kena kodok. Yang terlepas-lepas tu kena kodok kan. Sebab kadang kita mencari jawapan, kenapa rezeki aku tersekat? Apa aku rasa aku work hard lah. Tapi kenapa tak boleh? Mungkin sebenarnya ada benda yang kita tak betul sebenarnya. Sedekah. Zakat ni bukan banyak 2.5% ya zakat. Kalau income 1 juta pun baru 25,000. Zakat sikit. Sebab tu kena ada sedekah. Lagi banyak sedekah lagi. Saya pernah ni ustaz sekolah tahfiz dia tanya, Niklan nak tanya sebentar dia tanya. Ya ustaz. You duk sedekah ke sekolah ni, you tak pusing ke duit you habis? Dia tanya. You sedekah you tengok dalam akaun bank you, kau sikit ke kau banyak duit? Secara logiknya patutnya duit saya makin sikit lah. Betul? Tapi apa berlaku? Betul. Berkali-kali ganda. Kau berlampau. Kau berlampau. So, you boleh buat planning lah. Zakat berapa you nak bayar? Sedekah you nak bayar berapa? Nak setiap bulan, nak bagi sedekah. Ikutlah you nak buat daily ke, monthly ke. Kebergantungan kepada Allah. Apa maksud dia ni? Tawakal. Lepas tu nak tanya tawakal situ. Tanya ke apa ni? Kita tanya Ustaz Ihsan lah. Nak tanya, kalau you lah tanya, apa maksud kebergantungan kepada Allah ni yang aku nak ni? Saya. Bergantung kepada Allah. Saya pun jawab pun tak boleh. Tapi saya ingat kisah Kak Liza. Dia maksudnya dia kebergantungan pada Allah tu. Dia buat macam ni. Hari tu birthday dia katanya. Dia sharing lah. Dia cerita dia tak bawa wallet. Dia saja niat dia memang dia betul-betul bergantung pada Allah. Dia birthday dia ajak anak-anak dia makan ke hotel. Lepas tu, tapi dia memang betul-betul bergantung ni. Wallet dia tinggal kat rumah, dia pergi je ke hotel. Lepas tu pergi ke hotel ni, dia makan apa semua kan. Lepas tu anak-anak dia tanya, dia cakap kat anak-anak dia yang dia memang tak bawa duit. Tak bawa duit tu. Lepas tu anak-anak dia bila dah lepas makan dah dia tanya, ya betul, ibu kan? Dia cakap, betul ni. Anak-anak dia dah cuak dah. Tapi dia memang, dia maintain je. Dia memang tawakal dia betul. Lepas tu tiba-tiba dia, memang kawan dia datang. Kawan dia cakap, ni, kau apa khabar apa semua kan? Lepas tu kau buat apa sini? Dia cakap lah, sambung birthday dengan anak-anak aku. Lepas tu, okey tak apa, ni makanannya aku semua bayar. Jadi, itulah yang bila cakap kebergantungan pada Allah tu. Itu saya ingat kisah Kak Liza. Lepas tu bila ni, you pergi Kedah tak orang tak bawa wallet. Okay. Thank you Ihsan. Satu kisah yang bagus. Cuma saya nak you lebih matang. Biar ada benda yang you boleh buat, follow. Sebab kalau cerita gitu tak akan kita pacarah. Pergi Kedah tak bawa wallet. Ustazah Seha nak cuba? Ustazah Seha? Betul? Alhamdulillah, bagus. Okay, so benda ni tak ada dalam textbook dah. Ni saya buat dan sebab tu saya tak
tak kisah pun berkongsi. Sebab ni semua ilmu Allah Ta'ala. Kalau benda comel you buat, mudah-mudahan adalah sihat untuk saya. So bagi saya kebergantungan pada Allah untuk kita boleh buat biarlah jelas. Contohnya bermula tahun ni saya nak zikir la ilaha illallah tu setiap hari 100 kali, 1000 kali. Jelas. Tu maksud bila kita buat gitu, kita menambahkan kebergantungan kita kepada Allah SWT. Saya ke ejen saya bila 12 orang ni. Tak ramai kita kecil target. Apa saya ke dia? Kebergantungan kepada Allah. Saya nak you hari-hari solat hajat. Sebab selama ni kita mungkin hanya solat hajat waktu kita nak sesuatu. Jadi solat dia hari-hari dia solat hajat 5 kali sehari. Dan yalah, janganlah boleh 12 saja. Sama lah bukan ni, betul tak? Aduh. Tak. Benda ni saya kat report saya mengingat adik saya sebenarnya. So alhamdulillah. Bulan 12 tim saya tahun lepas sebenarnya saya struggle, to be honest. Dan saya rasa banyak orang pun struggle dari sudut bisnes. Tapi alhamdulillah bulan 12 ialah start benda tu fikir. Bulan lepas guru saya buat 500,000 lebih. Satu bulan. Selama ni masa PKP 39,000 pun benar. Memang ni tapi alhamdulillah. So majoriti yang nak achieve sesuatu tu alhamdulillah capai. Tu maksudnya. Jadi you decide lah. Apa maksud you menambah kebergantungan ni? Maksud kita ingat tu. Kita ingat tu. You nak zikir ke, nak solat hajat ke, nak tambah solat sunat ke, macam saya cakap lah. Tambah amalan sunat, apa-apa sajalah. Macam saya dulu, daripada dulu, saya amal ayat 1000 dinar. Benda tu bagi saya, ialah ayat. Bukan ayatnya ayat amal ayat 1000 dinar untuk murah rezeki. Tapi bila amal ayat tu, maksud kita buat apa? Kita mengingati dia sebenarnya. Tu sebenarnya. Jelas? Jangan panik, pergi tak bawa oleh Pak Cik. Kalau dia tak bawa oleh tak apa dah. Ada semua dah telefon lah. Dan last sekali apa? Sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah yang mungkin selama ni kita tak pernah hirau pun. Tak apa, start lah something. Satu benda dulu. Contohnya nak puasa sunat Isnin Qaumi ke apa saja. Dan yang lain lah, career, financial. Kalau saya nak buat ni takut tak kena buat APW dengan saya lah lama. Jadi tak adalah, nanti you tengoklah, nanti boleh mana-mana yang okey ambil lah nak guna. Saya rasa yang template tu sebab saya rasa saya biasa juga tengah ejen emosi terganggu kacau. Sebab dalam ni ada tulis emosi yang ada tulisan emosi. So emosi ni apa selalu emosi yang mengganggu ejen? Frust. Lagi? Kecil hati. Kecil hati apa dengan leader? Apa dia jawab? Selama ni dia siap dia. Saya bagi contoh saya. Saya bagi contoh saya. Dari sudut emosi, saya adalah orang yang oversensitif. Super sensitif. Contohnya, kan kita ni kawan, tiba-tiba saya tengok nak teh sehat dengan Yatin. Kita ambil makan tak ajak aku. Contoh. Ayatnya super sensitif saya. Ayat super sensitif saya. Itu emosi saya. So bila emosi saya dalam keadaan yang super sensitif, bila keadaan macam tu berlaku, saya tak boleh buat kerja. Saya akan berfikir, kenapa dua orang ni tak ajak aku? Aku buat salah kok. Kau dah tengah merancang apa dua orang ni?
So, emosi tu akan berleretan kepada benda yang kurang elok. Nampak Jadi mungkin sebab tu bila kita kenal pasti benda ni, jadi saya pun lebih jelas. Saya nak menjadi orang yang lebih berlapang dada saja. Super sensitif saya tu perlu diletakkan di tempat yang betul. Bukan super sensitif untuk berprasangka kepada orang. Oh, yang tinggal saya satu bed, mungkin ada benda personal dia orang nak discuss ni. Berlapang dada, husnuzon, bersangka baik. So emosi, mungkin selama ni emosi kita ni kan dah. Tu saya tanya, sebab nak buat apa-apa, nombor satu kena kenal diri dulu. Masalah setiap orang tak sama. Masalah setiap orang tidak sama. Ada ejen saya tulis apa? Dia punya masalah emosi adalah rasa rendah diri. Dia rasa rendah diri. Apa dia? Biar dia bagi dia besar. Besar diri. Tak ada. Orang rendah diri bagi saya ubatnya simple saja. Count your blessing. You rasa rendah diri, tapi sebenarnya ada orang jauh lagi rendah pada you. Jadi kenapa kita nak ubat kepada rendah diri? Jangan compare dengan orang atas, compare dengan orang bawah. Barulah kita rasa bersyukur. Nak buat khusus emosi ke? Jadi maknanya AJSP ni tidak Tak, setiap orang dia punya nak handle sesuatu tu tak sama. Tapi nombor satu, lebih bagus dia kenal pasti apa masalah emosi dia. Kalau dia tak tahu apa masalah emosi dia, lagi susah nak treat. Boleh Kak Yati? Kak Yati terror ni mak-mak ni. saya tanya ni bagi pihak kacau. Kenapa tu? Siapa tu? Batuk ke mana? Yang ni, yang expected. Mana batuk? Never ikut market, his size dengan comfort zone. Boleh tak? Boleh? Boleh. Sebelum tu, cuba tengok slide nombor 3 tu. Sebelum saya jawab soalan tu What is your awareness towards life insurance business? Yang tadi Tiga slide tadi. Yang lagi satu, yang first slide. So nanti bila you buat FPW Syahid, you suruh ejen tanda lah duduk mana. Tengok. Kalau tangga pertama tu ke apa? A part-time job earn some extra income. Jadi part-time dulu ya? Nombor 2, full-time job as a stepping stone. Stepping stone ni maknanya apa? Batu loncatan. Maksudnya, Maksudnya 16 tahun saya nego ni, saya jumpa ramai ada orang. Bila saya interview ataupun orang yang dah kuat successful pun, saya tanya dia, what is your ultimate goal in this business? Dia, aku buat bisnes insurans ni nak kumpul duit lah dah. Nanti aku nak buka kafe. Dia my business ni sekadar nak cari duit supaya dia boleh fulfill dia punya dream business. Nak buat kafe ke, nak buka interior designer ke, apa sajalah. And for your information, saya boleh katakan almost 100% orang yang saya jumpa kini, in the end saya akan jumpa balik dalam Prudential. Yes. So saya tanya, Pak, dah tak buat ke? Contohnya kafe. Dia gini ni
You jangan fikir banyak lepas ni. Prudential is the best business. Okay. So ni lah bisnes paling simple, paling senang and make money saja. Tempat lain memang betul kan, itu impian saya. Buka kafe, satu location. Nombor dua, melayan karenah staff yang syaitanir rajim. Okay. Ponteng lah, nipu, sakit perut lah, macam-macam. Okay. Nombor tiga, bukan setakat karenah staff yang syaitanir rajim. Kadang-kadang klien-klien yang syaitanir rajim. Dia pernah tau. Customer sedangkan bukanlah lama sangat. Okay. Kebetulan waktu tu ramai. Okay. So bila kita pergi ni, kita siap minta maaf. Tapi apa dia buat? Dia balikkan meja. Tapi itulah benda yang you kena hadap. Okay. So dia, saya nego takafu ni, rajin lagi. Boleh balik meja. Balik tengok pun dia aku. Assalamualaikum, saya ni Azhar dari Prudential. Itu je. Tak diroji lagi tu. Jadi anak ayahnya, tak tahulah hak saya jumpa, anak ayah saya jumpa. Jadi orang meletakkan bisnes sebagai satu batu loncatan. Alhamdulillah ada yang berjaya, staff lah every year, ada duit banyak, cuba buat bisnes lain, tapi in the end they will come back to this business. Okay, satu. Nombor dua, sebenarnya lebih ramai yang orang ada mindset sebagai batu loncatan, not even make it pun in the business. Okay, sebab apa? Dia tak betul-betul bersungguh. Okay, right. Okay, so saya nak relate cerita ni dengan dengan monyet. Okay, monyet. Kenal monyet? Kenal. Okay, kalau monyet depan ni ada setandang pisang, dan seguni US dollar. Sebagai monyet akan pilih mana? Pisang. Sebab apa? Sebab dia nak makanan dia. Sebab makanan dia. Sebab awareness dia, awareness, kesedaran dia mengenai pisang tu lebih tinggi berbanding US dollar. Betul? Okay, right. So dia tukar monyet tu kepada mana dan semua orang ada pisang dengan US dollar. Pilih yang mana? Kebatin lah, tukar kebatin lah. Tukar kebatin. Okay, kenapa you pilih US dollar? Apa you punya awareness? Kita boleh beli banyak pisang. Boleh ke apa? Beli banyak pisang. Boleh beli banyak pisang. You boleh beli banyak pisang. Okay, orang lain ada jawapan lain? Saya boleh tanam pokok pisang. You boleh tanam pokok pisang. Lepas tu? Pisang. Ha? Kenapa saya jual pokok pisang? Oh, okay. Right. Okay. Ada lagi jawapan lain? Boleh jual pokok pisang. Mati. You pilih pisang ke pilih duit? Duit lah. Sebab apa? Sebab boleh makan banyak benda lagi selain pisang. Bagus, budak ni bagus. Dapat selamat kan? Sebab kalau yang jawab saya pilih duit sebab saya boleh banyak pisang lagi, maksudnya mentaliti kita, awareness kita masih bertaraf monyet lagi. Tapi walaupun you bertaraf monyet hari ni, itu tidak penting. Apa yang lebih penting, siapa kita nak jadi? Betul tak? Hari ni aku miskin ke, aku bodoh ke, tak pandai ke, tidak penting. Tapi siapa aku nak jadi? Betul? So awareness yang lebih tinggi, mungkin ada orang ni, saya ambil pilih duit sebab saya boleh beli pokok pisang. Buat kebun pisang, betul tak? Boleh jual pisang, betul? Bagus tak? Ada lagi tak? Yang lebih tinggi awareness. Apa? Saya mahukan duit untuk beli darah pisang, mulakan perdagangan pisang, dan seterusnya mengambil lebih ramai orang bekerja untuk menjaga lebih duit kepada saya untuk
saya dapatkan apa saja yang saya impikan. Betul. Oh, Google. Itu orang share boleh. So nak ayatnya, awareness paling tinggi dalam dunia ni adalah cari satu benda yang bukan setakat memberi keuntungan kepada diri sendiri, tetapi macam mana boleh bagi manfaat kepada orang lain. Kalau kita setakat pilih duit sebab aku boleh beli pisau lagi banyak untuk aku makan, tu diri kita je. Aku nak duit sebab apa? Dengan duit aku boleh beli pisang dan boleh beli banyak lagi barang lain di kita lagi. Aku nak duit sebab dengan duit aku boleh buat kebun pisang, boleh jual banyak pisang, boleh dapat duit daripada kebun pisang, boleh beli apa saja aku nak. Masih diri kita. Tapi dah baguslah, lebih kaya raya. Betul. Peluang pekerjaan maksudnya dah bagi impact yang bagus kepada orang lain. Nampak So, this slide is all about awareness. Nampak Setiap kali you tengok slide ni, what is your awareness towards life insurance business? You ingatlah cerita monyet dengan pisang. Sebab tu kerana kita nampak bisnes ni sekadar part time job, earn some extra income, kita berapa? Monyet hak mana ni? Monyet hak pilih duit semata-mata nak beli pisang. Dah 3 orang full time kan? Dia berlambat. Dia sebulan lepas exercise. Sama juga full time job as a stepping stone ni masih pisang yang kurang pisang pula. Masih monyet yang kurang cerdik lagi. Nombor 3 ni macam hak tadi lah. Kalau kita tengok nombor 3 ni lebih kurang macam orang hak pilih duit supaya ada kebun pisang. Molek dah. Tetapi yang lebih molek adalah lifelong business, great future. Maksudnya, you dah boleh start mikir pasal legacy. You dah start fikir pasal nak build other people. Lifelong. Dan bila you jadi somebody dalam business ni, you bukan setakat nak jadi orang biasa-biasa. Kalau jadi agent pun, bukan agent biasa-biasa. Kalau jadi leader pun, bukan jadi leader biasa-biasa. So sampai bila kita nak jadi orang biasa? Sampai bila? Ada orang kata tak kira saya bagi niat sebab nak tanya kamu izin ke sebab dia sendiri Macam mana? kalau nak tanya dia orang ni bahagia jadi biasa-biasa nak tanya expect ni Dia cakap dia bahagia dalam keadaan biasa-biasa. Kalau tanya saya, ini adalah orang yang mencipta ilusi sebenarnya. Dia cipta ilusi yang saya bahagia. Sedangkan confirm ada benda lagi yang dia, kalau dia dapat, dia akan bahagia, lagi bahagia. Sebab you tengok orang bawa kereta yang lagi best lah. You ada tak keinginan nak bawa kereta lagi? You dengar orang income dia 50,000 sebulan, you nak tak? Ada tak keinginan tu? Ada. Persoalan dia lah ni, sanggup atau tak sanggup je ni sebenarnya. Sanggup atau tak sanggup je. So sekarang ni ejen-ejen kan? Dan ni pun makin ramai ejen MDRT, betul tak? Zaman saya dulu tu MDRT ni kira orang MDRT ni consider macam alien. Pelik. Weh, MDRT mu sihat. Mu ni orang pelik ni gila. Pelik. Tapi alhamdulillah makin ramai yang jadi MDRT. So biarlah kita jadi MDRT. Nama kepada tim ni? MDA. Apa tu? MDA Elite Club. Okay, alright.
So biarlah lahir orang yang luar biasa daripada tim ni. Okay, kita doakan semualah. Okay. Leader-leader pun akan jadi yang luar biasa. So comfort zone ni benda ialah ejen-ejen ni hot slide kat Yati tanya tu kan. Ini itu statement. Kalau statement only to recorder, saya rasa benda ni yang saya dulu. Termasuk saya sendiri lah. So kalau result kita stagnant, maksud nombor satu sebenarnya kita tak belajar. Tu dia nombor satu never learn. Okay, right? Terutamanya kalau bercakap pasal bisnes ni, never learn about closing ratio. Okay, kita keep record tak berapa orang kita jumpa. So tahun lepas saya start ajar agent untuk every week dia akan hantar berapa orang dia jumpa. Jadi dari situ kita boleh tengok dia punya closing ratio. Okay. Dan paling banyak improvement berlaku untuk ejen saya yang submit. Saya suruh submit ni, memang saya suruh, tapi saya bukan orang yang dipaksa sebenarnya. Saya tidak suka memaksa orang. Jadi siapa nak berjaya, dia buatlah. Jadi orang yang submit ni, saya tengok perubahan paling ketara berlaku, dia lebih pandai handling objection. Sebab contoh dia tulis, dia jumpa Abu. Abu ni apa objection dia? Okay, jadi saya akan dengar, okay, macam ni handle objection ni. Dan kita akan bantu dia. Okay, so tu nombor satu, never learn. Okay. Nombor dua, never improve market. Case size. Okay. Especially dengan produk baru, aspirasi. Berapa orang jual aspirasi tu? Sorry. Berapa lah yang tak jual aspirasi? Tokek aspirasi. Kenapa tak orang lain tak jual aspirasi? Jual tapi tak kira. Jual tapi tak kira. Okey, bagus. Bulan satu. Haris? Berapa? Produk ni tak molek ke? Kenapa? Tak ada pattern, tak open pada. Yalah apa? Bakpo ni. Pandangan. Bakpo mari. Tak jumpa jawapan. Okay, sebab tu saya nombor satu bukan pasal tak reti, pasal dia tak say. Okay, kalau dia ni, aku nak improve aku punya market. Okay, salah satu produk boleh bantu you kan enter market lebih bagus adalah aspirasi. Okay. Ada seorang ejen bawah kakak saya, Zaman. Zaman tu boleh lapar dia punya TPC tak sampai 100,000 lagi. Okay. Sebelum ni every year ada start club. Jadi dia mai jumpa saya dia. Saya rasa tahun ni saya tak start club dah. Abang nilai dah ya. Tak logik lah sebab 8 bulan saya hanya buat 100,000. Okey 4 bulan saya boleh buat 150,000 dah ya. Tak logik. So business ni is all about mind game, betul tak? Kalau kita fikir tak logik lah. Kalau kita fikir rasa tak boleh lah. So kalau you fikir dari hari ni you tak boleh, then you tutup buku je lah, tak buat apa-apa kat dia. Pun dah kaya dah kat dia. Maka apa lagi start club gitu je. Bila yang kita dia tak say lah, nak pula start club. So bila dia yang nak tu, kalau you nak dan kita rancanglah sesuatu. So ada 3 benda je. Nombor 1 closing ratio. Closing ratio dia okey tak? Saya tanya dia. Ya okey closing ratio. Nombor 2 average case size. Market you. Dia biasa-biasa. Okay. So saya kata dia, why not kita cuba strategi aspirasi? Sebab waktu saya dengar orang close aspirasi ni besar. Dia besar bigger case size. So kita pun startlah lancarkan aspirasi.
Operation aspirasi lah. Jadi kita start buat training, start buat role play every week, almost every day lah. Kita coach agent pasal nak present aspirasi ni. Dalam 4 bulan bukan setakat start club, settle MDRT. Itu maksudnya orang nak improve case size. Right? Dan yang ketiga yang paling menakutkan adalah apa? Nombor 3. Comfort zone. Orang comfort zone ni, siapa boleh paksa dia keluar daripada comfort zone? Dia sendiri je. Ayuh buat apa dah? Saya ada agent yang bos saya tak tahulah kenapa saya memang comfort dia. Saya tahu saya tak kaya lagi, macam Kak Yati je lah. Tapi saya bahagia dengan kehidupan saya. Kan saya suka duduk rumah, melayan anak-anak ke apa. Lepas tu you nak saya buat ke apa? Saya tanya, tak tahu macam mana saya nak atasi benda ni. Saya duduk je lah rumah, dah selesa sangat. Duduk je rumah, saya benarkan solat dia. Bila awak dah ready nak kerja, awak dah rasa tak cukup duit ke, awak rasa tak okey ke, awak marilah. Okey. Okey tak? Apa tak okey, tak ada nak sangat duduk rumah, duduklah. So itu comfort zone. Tak tahulah, saya to be honest, saya sampai hari ni pun tak ada ubat comfort zone. Sebab saya pun pernah mengalami comfort zone dan bagi saya tak ada orang boleh ubat comfort zone kecuali kita sendiri push diri kita balik. Bawa lah tak bawa mana pun, kalau nak duduk rumah dia tetap akan duduk rumah. Betul dia duduk je rumah dulu. Siapa orang sebuah? Sebulan je dia mampu duduk rumah dia. Bos nak kerja balik lah. Kerja lah. Lepas tu hari tu ada seorang agent dia. Bos, saya nak start kerja bulan 1 tau bos. Sebab apa? Tahun ni saya nak puaskan bermain dengan anak-anak. Maksudnya mainlah dengan anak-anak tak apa puas dulu. Tapi saya dia, momentum adalah sesuatu. Kalau dia cakap nak start bisnes bulan 1, proses tu kena bermula sekarang. Bukan bulan 1 baru nak buka buku, nak masuk gear. Sebab momentum adalah seperti bawa kereta. Kereta tak boleh masuk gear 5 lalu. Dia ada gear 1, gear 2, betul tak? Jadi walaupun saya meraihkan you punya keputusan untuk start berniaga bulan 1, saya nak you faham sebagai manusia yang matang, benda ni memerlukan proses, momentum. Jadi saya nak you start proses dulu. You tak situ baik rumah, nak main anak biarlah. Tapi you jangan tak buat apa-apa. Sebab momentum tu perlu dimulakan dari sekarang. Jadi dia start lah. Tulis nama orang nak jumpa bulan 1. Lepas tu, dia ada saya rajin sikit, saya hantar lah. Bulan lepas ada year end sale kan. Warisan 250,000 tu. Daripada nak rehat, bulan lepas buat 27,000. Sebab apa? Dia start faham pasal momentum. So minta maaf saya tak ada ubat dah comfort zone. Tanpa kau gafo, tetap kalau dia nak duduk rumah, duduklah rumah dulu. Ada soalan lagi? Apa 5 lah. Siapa ejen paling bagus sini? Berapa lama? Berapa? Bila join? Tahun ni. Oh, tahun ni? Tahun lepas. Ni baru 13/1. Sorry. Baru dapat tahun ke-7. Tahun ni baru kerja. Baru dapat. Baru dapat.
Bulan 12 dapat kod. Officially dah masuk ni. Saya dapat kod bulan 12. Kita pula ingat kod dia. Siapa yang paling senior? Yang nak monyet ni. Wana? Berapa tahun dah Wana? 7 tahun. 7 tahun. Saya sudah lah. Okay, ada soalan ke apa nak tanya? Kalau macam agent tu warna ni macam mana? Macam mana dan sudah apa? Kenapa lah? Dia nak kena tahu. Dia very good for the captain. What's the next step? Apa yang nanti sepatutnya dia buat? Itu dia sendiri je boleh jawab sebenarnya. Apa dia nak? Yeah. Sebab tu soalan pusat kedua tu, apa yang you betul-betul nak tu very important sebenarnya. Sebab saya boleh ayat the next step you kena jadi UM. Tapi you tak say pun jadi UM. You sendiri kena buat keputusan apa yang you nak sebenarnya. You nak jadi UM ke ataupun you Kak Yati, saya nak jadi UM tapi 3 tahun lagi. 3 tahun ni saya nak jadi super lady. Saya nak buat MDIT every year. Ni saya nak tutup ni mulut. Siapa itu tanya 7 tahun Esa tu? Tunjuk dia. Mana dia sekarang? Mana dia? Aku nak tunjuk MDIT dia siapa cabut piam dia. Sebab tu apa yang you nak itu lebih powerful berbanding apa yang leader you nak. Apa nak buat kalau macam agent tu tak tahu apa yang dia nak? Jadi macam Dia tidak tahu apa dia nak. dia tak tahu. Kalau orang yang tidak tahu apa dia nak ni sebenarnya dia malas berfikir sebenarnya. Sebab tak logik dia tak tahu apa dia nak. Sebab bila guna akal fikiran mesti kita boleh tahu apa kita nak, betul tak? Cuma mungkin ada setengah orang yang boleh proses apa yang dia nak tu in terms of big, benda besar. Benda besar, benda jauh. Ada orang boleh nampak jauh, ada orang tak boleh nampak jauh. Hakikat dia. Okay? Kebanyakan orang biasa-biasa dia hanya boleh nampak benda yang dekat-dekat. Which is still better daripada you tidak menggunakan akal fikiran untuk tahu apa you nak sebenarnya. Saya tahu yang orang lain, saya sendiri bila leader saya tanya dulu, apa big why you? Saya tak tahu apa big why saya tu. Big why tu nothing apa saya tanya. Saya dia apa yang saya tahu, saya suka makanan yang sedap-sedap yang mahal. Jadi target saya every week saya kena close 3 case supaya saya boleh reward diri saya di makan sedap. Tanpa saya sedari, dengan saya buat gitu, setiap bulan minimum saya akan buat 20,000. Dan kalau 3 kes, 1 kes 1,800, 3 kes 5,400, betul tak? Kalau 4 minggu, lebih 20,000, betul tak? So, dengan saya nampak benda kecil, saya nak makan, kita tengok saya pun tahu dah. Mesti suka makan. Jadi dengan nak makan tu, saya boleh produce 20,000 ke atas setiap bulan. Ada waktu makan. Lepas tu benda yang selalu menjadi saya punya ni adalah saya akan balik rumah mak saya akan tengok benda untuk saya tukar kat rumah dia. Walaupun segalanya berfungsi seperti biasa lagi. Contohnya, saya masuk dapur, tengok microwave dia. Saya pun try buka microwave. Noyaknya lama. Memang boleh berfungsi lagi, betul tak? Dah orang tua ni, lagi tak punah. Pakai. Jadi saya, microwave ni aku rasa zaman aku sekolah lagi. Jadi saya, lepas tu saya akan gilah
shopping mall, saya akan tengok microwave ni harga berapa. Microwave mana aku nak beli ke dia? Oh, harga microwave ni 900 contohnya. Jadi bulan ni aku kena buat berapa? 900 kena buat berapa production? 30,000. Jadi saya jelas bulan ni aku kena buat 30,000 untuk aku beli microwave baru semua. Sebab saya tak mampu tengok jauh. Tapi bila saya buat benda tu, automatik saya dapat benda yang besar-besar dengan saya capai benda kecil. Ada nak beli telefon, nak tukar telefon mak. Banyak benda saya banyak membantu saya adalah saya tukar benda dari rumah mak saya. Microwave, peti ais, TV, sofa, mari. Dulu rumah saya 1 ekor pun tak ada. Start bulan ni aku nak tahu ekor sini. You start sikit-sikit, lama-lama rumah you pun jadi comel. Macam mana kalau orang yang dia ada fikir macam tu, tapi ego dia tak ada. Ego dia tak ada? Ego maksudnya tak ada kesungguhan. Tak ada kesungguhan. Macam tahu bulan ni aku nak kena contoh 600 tadi nak beli microwave, tapi kesungguhan nak Maksudnya benda tu bukan betul-betul benda yang merujakan you lah sebenarnya. Contoh you gawe dengan Ali. Dia tanya, ni kau ada dengan aku? No, gitu. Sebab sebenarnya you tak berminat sangat dengan Ali ni. Bingung. Kita rasa kita nak, tapi sebenarnya kita tak cukup fall in love dengan benda tu. Mungkin bila dengar sharing, tengok tu nak wih terbaik untuk mak ayah, tapi benda tu tak cukup kuat untuk diri kita. Tidak salah kalau you ayat, saya nak, you hanya boleh kerja kuat kalau you fikir nak beli something untuk diri. Salah ke? Mungkin orang selfie lah, biarlah orang selfie pun. Tu, sebab automatik bila you reward diri you, automatik you pun jadi duit banyak dah, betul? Tanpa dia lepas tu boleh jadi nak reward mak ayah dia dan sebagainya. So there is no right or wrong. Kalau contohlah banyak aku nak buat sebab nak jalan diri aku, tak ada pun dengan mak ayah dia pun, jangan menghukum dia. Sebab hot button setiap orang tak sama. Itulah hakikat dia. Cukup deh. Nanti langsung tak tanya soalan. Tahu nanti tanya lah. Pasal hotel tu. Terbangun. Nanti tu buka. Saya tak tanya diri sendiri lagi. Ya, nanti ada pun dekat. Saya tanya dah. Soalan lain pula. Soalan Tanya lain ke apa? Tak, saya dalam fikiran saya nak tanya diri sendiri. Tapi sebab saya terjawab soalan saya. Dia niat je. Sama lah. Ouch. Ni tak ada soalan. Kerja baru. Dia tanya satu. Balik dulu. Kerja baru memang lama dah buat, tapi kita baru dapat program. Jadi benda tu mungkin ambil masa. Jadi Ambil masa untuk? Ambil masa macam kita nak revision semula, macam kita nak buat start pada kawasan balik. Masa saya macam dulu saya buat dah, ada pun sementara. Tapi terpaksa kena sepuluh dulu. Lepas tu dah ni baru boleh buat mula. Mana dari tahun 2021 ni apa yang perlu saya buat untuk saya teruskan. Macam lepas. Eja baru tak ada benda lain, kena go back to basic je sebenarnya. Go back to basic. Ni dah? Malah. Okay. Thank you. Isteri baru discharge. Okay, alright. Okay. Terima kasih dah Hasan. Okay. You buat full time ke part time? Part time. Part time. Tapi saya ada minum full time. Ada minum full time. Okay. Bagus. Saya part time. Okay. Tak ada kali apa yang perlu buat ialah
formula dalam bisnes ni adalah KASH, betul tak? Tahu tak apa? KASH. Knowledge, attitude, skill, habit. Okey, betul? Okey. Tapi sebelum mari KASH ni kena ada A dulu, awareness. Awareness tu kena betul dulu. So, nombor 1, kalau ditanya saya, you bawa siapa? Idlan. Ha? Apa Idlan? Abang Idlan. Okay, sit down dengan dia. Okay. Tentukan hala tuju. Okay. Buat planning, objektif. Okay. Buat bulan berapa you nak full time? Berapa you kena buat untuk full time? Planning dulu. Okay. Lepas planning, kena buatlah strategi. Nak kena jumpa berapa orang setiap hari. Nak kena approach berapa orang setiap hari. Okay. Dan kena ada monitoring. You adalah orang yang suka dimonitor ke? You boleh buat kerja sendiri. Ada monitor. Dan you kena inform Idlan. Ayat dia, saya perlukan orang yang monitor saya. Sebab tak semua orang suka dimonitor. Guide dengan monitor dua benda berbeza. Macam saya tak suka orang monitor saya. Saya jadi rimas. Jadi saya jenis orang yang, okay, you ayat je, apa saya boleh buat? Jadi dia tulis lah, apa saya buat, dia saya buat lah. Okay. Kalau saya ada isu, saya akan tanya, saya buat dah gini, tak jadi, nak kan ni? Tapi saya tak suka nak kena hantar report. Okay. Berapa orang saya jumpa. Tu saya tak suka dimonitor macam tu. Tapi buat. Tapi memang leader saya tak payah monitor saya sebab setiap minggu saya submit ke. Kalau dia tak suka dimonitor tapi dia tak buat kerja. Apa dia? Dia tak suka dimonitor tapi dia tak suka buat kerja. Dia tak payah buat lah. Tak payah buat lah. Bagi cuti kan? Apa planning ke buat apa? Tak adalah. Okey, mula-mula kalau you tak suka dimonitor, tak apa, kita tengok dulu. Tapi kalau let's say cara you ni tak mendatang hasil, dan kita kena ubah lah. Dia kena ikutlah pula cara saya. Walaupun tak suka dimonitor, kena dimonitor. Maksudnya, you suka tak dimonitor tetapi you perlukan monitoring sebenarnya. Okay? Last. Since kalau kita ikut orang yang suka orang kita, macam mana kita nak pastikan dia tu macam mungkin dia akan take over. Okay. Tapi kan kita nak kita dengan dia. Kita dengan dia maksudnya? Maksudnya macam Together. maksudnya nak biar kita dengan dia ni macam mana saya cakap, tapi attachment tu satu. Lepas tu macam apa lah kalau kita nak kawan-kawan yang kita ikut tu jadi macam kita kan, kalau apa dia kan boleh buat production semua. So macam mana kita dengan dia tu selain daripada macam dia macam mungkin mana kita producer tak tinggal dia. Something like Gampang kita dengan dia tu maksudnya apa yang you perlu buat ke? Gampang sebenarnya. saya bukan kalau saya Okay, siapa rekrut you? Okay. So apa yang dia buat dengan you? Cuba apa? Tak tahu je. Cuba tak tahu itu. Tak apa sebab saya tahu saya boleh buat. Kalau seorang pun tapi maksudnya saya nak, ya macam dalam hidup kita kan, kita mesti ada nak something yang kalau kita dapat dia kerja, kita nak orang kita ni jadi orang yang terbaik untuk orang lain. So macam kita nak pastikan bila kita jumpa orang, selain daripada attachment dengan dia dengan kita tu dia rasa macam dia memang institusi yang membantu dia macam tu. Okay, benda yang saya buat dengan setiap rekrut saya, nombor 1, saya nak tahu apa impian dia. Okay, so impian dia kena benda yang saya kena tahu. Saya kena get involved in the process untuk dia capai impian dia. Okay. Jadi setiap ejen saya okay, saya ingat lagi macam Syafidah ke, Johari ke. Saya masih ada saya lukis gambar kereta BMW, tayar, apa tu semua adalah dream building dia. Dengan dia. Betul. Okay, so ni impian you. Jadi
dengan saya tahu impian dia, saya tahu macam mana nak push dia. Okay, dan setiap orang tak sama. Contoh ada orang, saya boleh kecek gini. Nama gambar dia Zati. Zati, BMW pun jangan saya tinggal tayar lah ni. Tak ada orang saya boleh cakap macam tu. Okay. Ada orang saya tak boleh kecek gitu. Okay, sentak. Ada orang saya kena Zati boleh nak jumpa kejap. Okay, Zati ingat tak lukisan ni? Okay. Saya masih simpan sampai hari ni lukisan ni. Ini benda yang you masih nak ke saya boleh koyak nanti. Sebab tu ni apa ni pengurusan ejen Sebab tu saya belajar dengan RA Rafidah Asnawi. Okay. Which is benda ni lama dah saya dengar tapi saya tak ada orang ajar. Sanguine, choleric, melancholy, phlegmatic. Okay. So ni types of people's personality. Setiap orang tak sama. Saya adalah sanguine phlegmatic. Orang sanguine ni adalah orang yang ceria. Okay. Orang yang suka benda colourful. Okay. Right, betul. Saya tengok awak, saya tahu dah awak sanguine. Okay. Sanguine adalah orang yang kecoh. Orang yang party lover. Okay. Tak, memang sanguine adalah people person. Kalau tak ada sanguine, keadaan tak ceria. Okay. Nama leader dia. Tapi orang sanguine juga adalah orang yang kelemahan utama orang sanguine adalah orang yang very disorganized. Okay, very disorganized. Okay, right. Okay, sangat pelupa. Okay, pelupa. Tak betul. Ini hakikat dia. Ini studies dah dibuat. Sebab tu kalau you tengok orang yang paling ramai hilang anak dekat shopping mall adalah orang sanguine. Dia bukan hilang anak, hilang suami. Orang sanguine jualan murah. Kan? Dia excited tau. Lagi. Dia tak ingat dah anak dia ni. Banyak aku boleh. Lepas habis tu bawah. Mana anak aku? Kan? Tu orang sanguine. Tapi orang sanguine ni dia bagus sebab dia good follower. Okay? Good follower, dia people person. Maksudnya kalau you nak cari agent, kalau dia ada sanguine bagus. Okay? Right. Choleric adalah leader. Born leader. Orang choleric ni orang keras. Orang very tegas, berprinsip, leadership, bossy, betul. Okay? Tapi orang choleric adalah orang yang very visionary, bagus, vision. Okay? Okay? Tetapi kalau choleric dia terlalu tinggi, okay? Dia akan ada banyak konflik. Okay. Sebab apa? Orang choleric dia fokus kepada result. Okay. Zati, bulan ni buat apa? Bulan lepas buat apa? Ha? Berapa 35? Kenapa tak 50,000? Kau malas kan? Itu orang choleric. Kalau meeting kan? Meeting ni lambat kan? Dia tak tanya, Sehat, kenapa ada masalah ke lambat ni? Tak ada. Kau duduk luar? Ni orang choleric. Tapi dia very organized, sangat-sangat ni. So orang choleric, you boleh cakap direct dengan dia. You tak payah nak lapik-lapik orang choleric. Kan? Sihat, BMW ni aku rasa tak akan capai ni. Kau tengok result kau. Tapi orang choleric, you kena ada facts and figures. You tengok, you tak grow pun. Bulan 1,6. Is this what you want?
Orang kolerik you boleh cakap direct je. Orang melankoli yang ni kena penuh dengan bunga-bunga bahasa. Tahu dah. Sebab dia sangat sensitif. Sebab orang melankoli, contoh macam mana? Orang melankoli ni dia orang yang sangat berfikir mendalam. Dia masalah nak cakap terlalu mendalam dia fikir tu most of the time akan menjurus kepada negatif. Right? Sebab tu based on study, paling banyak orang ada depression, ada mental illness adalah orang melankoli. Betul. Contohnya kita buat phone call. Orang sanguine, okay bos. Walaupun tak tahu apa ni. Assalamualaikum, saya Zati. Ada Prudential. Lepas tu cakap apa tu orang sanguine. Orang kolerik, buat phone call. Saya nak skrip detail. Tak kolerik. So, dah skrip Saya nak you buat 13 phone call. Okay bos. Dia akan settle dengan 13 phone call. Orang melankoli, buat phone call, apa skrip dia? Tak apa ke cakap macam ni? Tak menggurus hati dia ke? So banyak persoalan akan timbul. So kalau you tanya saya, sesuai tak orang melankoli untuk jadi agent? You kena tanya diri you sanggup tak? Guide. Betul. Dia tak ada istilah betul ataupun salah. Dia tanya diri kita, you sanggup ke tak nak melayan kerana melankoli? Setiap orang boleh berubah. Boleh, tapi of course lah, prosesnya panjang lah. You tak boleh berubah sekali mata lah. Tapi orang melankoli ada kualiti yang sangat hebat in terms of loyalty, kesetiaan. Right. So orang melankoli memang orang yang sangat setia. Tapi orang melankoli adalah orang yang memendam rasa. Sebab tu apa dia tak akan cakap, tapi the moment dia meletup, that's it. Memang melankoli ni adalah orang yang mencabar lah untuk handle. Tetapi dia ada kualiti yang bagus. Dia buat kerja sangat teliti. Kalau siapa melankoli kat sini? Melankoli. Tahu tak? Melankoli. Kalau saya suruh kerak buah suruh kerak buah timun sanguine. Asal boleh? Melankoli dia ukur. Dia nak make sure sama. Sangat teliti dia buat kerja. Kawan saya tadi tu melankoli. Dia memang orang melankoli, kalau tak cukup satu bahan nak masak sesuatu, dia tak akan masak lah. Stres diri sendiri lah. Tak masak dah. Kalau sanguine ni, apa? Ada sayur. Jagalah. Sebab tu memang kena banyak sabar. Tapi the moment dia nyok, dia akan perform. Sebab orang melankoli dia buat kerja sangat-sangat bagus sebenarnya. Yang keempat dia panggil phlegmatic. Ni contoh phlegmatic. Phlegmatic adalah orang yang relax. Cool, enjoy. Kalau contohnya pergi kedai order mi goreng. Mak ada lipah. Kalau kolerik panggil manager. Manager mana manager?
Kalau sanguine, okay, kita live video. Viral. Jangan mari kedai ni. Memang kedai ni ada mi lipah. Mi lipah pun tahu. Okay, tapi orang pragmatik, orang selesa. Sebab apa? Dia pendengar yang bagus. Okay, dia adalah orang yang mencintai keamanan. Sebab tu orang pragmatik dia tak suka konflik. Okay, sebab tu saya pun kalau balas saya akan lari, saya tak boleh. Itu nature diri saya, sanguine pragmatic. Tapi bila saya bekerja, saya kena ada choleric. Baru boleh jadi leader. Okay. So bila saya kat office, saya kena ada choleric. Okay. Bila saya buat planning, saya kena ada melancholy. Kena teliti. Okay. So sebenarnya kita ada semua personality tadi. Cuma yang mana lebih besar? Dominant. Okay. Kalau orang melankoli tadi, dia tengok lipat, dia menangis. Apa dia? Dia menangis. Melankoli. Dia tengok lipat. Melankoli, kalau tengok ada lipat dalam mi tadi, dia akan ambil, buang, tak akan makan dah. Pragmatik makan lagi. Pragmatik. Macam? Cara. Orang melankoli memang, orang melankoli dia tak bising sebenarnya. Dia suka memendam apa? Dia tak akan bising orang melankoli. Kalau dia nampak sama ada dia buat ataupun dia biarkan je, dia tutup kan. Dia tutup, lepas tu makan, lepas tu Zati tanya, mana apa tak makan ni? Tak apa, kenyang dah. Aku melankoli. Order balik dua. Order balik dua. Contoh. Okay, buka airdrop. Kena otak ini. Kalau melankoli dia tak cakap itu, dia Kena berita ni. Saya kalau sekarang. Ni template untuk you check lah. Okay? Personality punya ni. Jadi Dia bagi tahu. Jadi kita boleh tahu lah. Okay, so sebagai leader contohnya, bila you kenal agent you lagu mana, lebih senang untuk you berinteraksi dengan dia. Ya. Okay, dan you lebih tahu macam mana nak handle dia. Tapi ejen pun Leader saya lah. Tak, sebab tu saya, bila saya contohlah saya, bila orang main BOP, kalau melankoli dengan pragmatik tu tinggi, saya akan tanya diri saya nak tak dia jadi ejen? Sebab saya tahu saya akan banyak kerja. Macam mana nak test mula-mula dulu masa BYD? So dia. Oh, ada. So dari situ kita boleh nampak dah. Kalau yang dah ada tadi. Personality test ni. So setakat ni betul tau. Hak saya rekrut, hak ada sanguine dengan choleric. At least lah ada sanguine, walaupun dia sanguine pragmatic ke, dia ada choleric melancholy ke, at least dia ada sanguine dengan choleric, dia akan so far perform. Sanguine choleric. Kalau tak ada dua ni, lambat. Maksudnya banyak kerja yang perlu dilakukan. Dia tak pandai boleh ramah. Dia tak pandai nak beramah. Dia tak faham yang sebenarnya business is about relationship, is about. So kadang-kadang kita menyeksa dia sebenarnya. Kita tahu sebenarnya dia tidak sesuai untuk buat bisnes ni. Okay. Contohlah dia ni adalah orang yang melancholy, pragmatic contoh. Okay. So sebenarnya dia lebih sesuai buat kerja office. Okay. Kalau nak buat pun buatlah part time dulu yang dia. Okay. Contohlah. Okay. Dia lambat Betul. Dia lambat nak. Oh, lambat. Ada satu lagi, tapi saya tak boleh bagi ini lah. Dia panggil love language. Bahasa kasih sayang. Betul. Kan sebab bahasa kasih sayang setiap orang tak sama.
Contohlah Kak Yati buat surprise birthday ni untuk Abang Rosli. Okay. You masak lah semua ni. Contoh sebenarnya love language Abang Rosli adalah touch. Contoh. Jadi walaupun you masak satu sekali, dia tak rasa dihargai. Sebab apa? Dia punya love language actually touch. Kejut saya kalau dia masak ke pop je. So, personality dengan love language ni sebenarnya very good, very powerful. Sebab bila you tahu, especially pasangan, selama ni kita tak tahu pasangan kita kan apa sebenarnya. Jadi bila kita tahu ni, keadaan lebih harmoni. Ejen saya ada seorang tu, almost every week akan telefon nak cerai. Aku ni jadi kaunselor perkahwinan. Lama. Lepas kita bening. Tapi Alhamdulillah bila dapat ilmu ni kita buat. Pak lelaki ni, duduklah bini aku lagu ni. Sanguine rupanya. Bini pula, patutlah suami aku tak romantik, kolerik. Si suami ni kalau apa so, ni sebab apa? Dia expect isteri dia macam dia. Oyak dia akan settle, kolerik Sedangkan bini dia sanguine, melankoli, kena ajar satu persatu. Kau boleh buat. Right. Si isteri pula duk merajuk sebab apa? Suami tak romantik lah, apa. Memang kolerik lagu tu. So bila masing-masing faham, masing-masing boleh start menerima dah. Lepas tu dia belajar pula love language. Cara menghargai pasangan. Comel. Lepas tu tak ada dah panggilan telefon nak cerai. Boleh. Siap boleh anak dah. Boleh anak waktu very saya pun happy lah tengok how loving they are today. So sebab tu nombor satu, kalau you tak grow, stagnant or whatsoever, you tengok mesti nombor satu adalah you tak pergi belajar. You tak menambah ilmu. You tak tambah ilmu. Benda yang saya bagi kat you hak first tu, panjang tu, waktu saya ambil daripada kelas Tangkahor. Saya masuk kelas Tangkahor tu 5,000 saya bayar. Tangkahor tu kan at CO Prudential dulu. Dia yang start Takafu business. So banyak benda saya belajar dengan dia. Lepas tu template nombor 2 tu yalah of course saya edit lah, tapi saya ambil daripada RA lah. So belajarlah. Walaupun kadang kelas tu rasa mahal, tapi tu dah nilai ilmu. Okay, cukuplah. Wah malam. Kalau tak bertiket boleh sampai malam ni. Terima kasih. Begitu dia. Suka nampak sikit. Apa sih?